Ya. Kita ni tak ada apa benda. You have got nothing. Semuanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah bagi mata untuk melihat, Allah bagi telinga untuk mendengar, Allah bagi otak untuk berfikir, Allah bagi kereta untuk berjalan sebagai kenderaan, Allah bagi air untuk minum, Allah bagi roti untuk mamam, apa saja semua Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, tak ada merasa apa pun. Jadi sebab itu kita ni fuqara, semuanya, semua sekali ni fuqara. Apa tu fuqara? Fakir belaka, apa pun tak ada. Yang ada hanya Allah Ta'ala sahaja. Itu semuanya bergantung kepada kewujudan Allah Ta'ala dan juga tadbirnya. Allah yang mentadbir kita ni, puan-puan ni, yang menguruskan hidup perempuan siapa? Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Allah Ta'ala menentukannya. Kedua-dua nama ini menanamkan pengaruh yang mendalam di dalam hidup Muslim yang beriman kepada kedua-duanya dan yang mengingati pengertian yang tersirat di dalam kedua-dua nama ini. Apa kedua nama-nama tu? Al-Hayyu, Al-Qayyum. Al-Hayyu tu artinya hidup. Al-Qayyum tu artinya berdiri dengan sendiri. Semua Allah buat tu tak ada bantuan siapa-siapa. Tak ada pertolongan siapa-siapa. Hanya sendiri aja dia. Dia mencipta alam ni sendiri. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia mematikan dan menghidupkan dengan sendirinya. Tak ada bantuan siapa-siapa. Dia jadikan matahari sendiri. Dia jadikan bulan sendiri. Dia jadikan gunung kanang sendiri. Tak ada minta bantuan dari engineer ke, tak ada. Itu dia. Semua dengan sendiri-sendiri aja. Itu Al-Qayyum. Kedua-dua ini Al-Hayyu Al-Qayyum itu menanamkan pengaruh yang mendalam di dalam hidup Muslim. Kalau kita beriman, berpengaruh itu Yang beriman kepada kedua-duanya dan yang mengingati pengertian yang tersirat di dalam kedua-dua nama ini. Apa dua-dua nama itu? Al-Hayyu artinya apa? Al-Hayyu artinya apa? Yang hidup. Al-Qayyum apa artinya? Yang berdiri dengan sendirinya. Itu dua nama tu, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Hati nurani Muslim, hati orang-orang yang Islam, sentiasa menghubungi Allah dengan cinta. Kalau kamu orang Islam, kamu akan cinta hanya kepada Allah. Mengapa cintakan suami? Apa pasal cintakan suami? Pasal dia cintakan Allah. Faham kan? Dia cintakan suami kerana dia cintakan Allah. Asasnya cintakan Allah. Allah suruh, kalau kamu cintakan aku, kamu kena taat kepada suami. Itu sebab jadi taat kepada suami tu. Bukan kerana suami. Jangan matlamat tu suami. Matlamatnya apa? Allah. Dia taat semata-mata kerana Allah. Jadi itu dia. Kenapa? Sentiasa menghubungi Allah dengan cinta, beribadat dan taat. Kerana ia mengetahui bahawa Tuhannya lah yang mentadbir urusannya. Semuanya Allah menentukannya. Boleh datang petang ni, siapa yang menentukannya? Allah. Kalau Allah kata tak boleh datang, macam? Tak boleh lah datang. Tak ke mana-mana dah perginya. Pergi pasal malam ke. Allah dah tentukan dia tak boleh datang. Entah pergi ke mana ke, pergi Tesco ke, pergi mana lagi? Pergi Giant. Sini ada Giant? Ada juga pergi Giant ke. Pasal Allah dah tentukan dia tak boleh datang. Allah demamkan ke, Allah selsemakan ke, macam-macam boleh berlaku kalau Allah tak izinkan. Sebab itu kita ni memang Allah jadikan untuk beribadat kepada Allah. Allah kata wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menyembah aku, kata Allah Sebab itu kita kalau di kabur ada orang dipanggil orang kita ni hamba Allah, marah ke dah? Siapa marah ke sangat? Timah, kamu ni hamba Allah, marah ke timah? Ada ke timah ni?
Munah, kamu ni hamba Allah lah. Marah ke munah? Tak marah. Tapi kalau kata-kata 5, kamu ni hamba dunia lah. Marah ke tak? Marah ke tak? Mengapa marah? Mengapa? Kerana kita ni semula jadi tak suka jadi hamba dunia. Kita tak jadi hamba Allah. Allah pun jadikan kita kerana semata-mata untuk menjadi hambanya. Itu sebab kita tak marah bila dia kata hamba Allah. Tapi kalau lain daripada Allah, marah kita tu. Hamba dunia, hamba suami, hamba bos, hamba apa-apalah selain daripada Allah Taala. Marah kita. Tambah orang lelaki kalau kata hamba isteri macam, queen control, marah tak ada? Ego dia tercabar Mana boleh kita marah, dah nampur mau. Pasal dia memang Allah jadikan untuk menjadi hamba Allah. Kita ni pun begitu ya, semua di atas dasar beribadah kepada Allah. Dengan cinta beribadat dan taat kerana ia mengetahui bahawa Tuhannya lah yang mentadbir urusannya. Apa saja yang dilakukannya semua di bawah pentadbiran Allah Ta'ala. Tu siapa perempuan berkedit biji mata tu pun, siapa menentukannya? Allah. Menguap, siapa menentukannya? Allah. Berosin, siapa menentukannya? Allah. Apa sajalah semua Allah menentukannya. Dan urusan tiap-tiap suatu di sekelilingnya menurut hikmah dan tadbirnya. Hanya Allah yang tahu apa hikmah dan macam mana pentadbiran Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Kita serah saja kepada Allah Ta'ala. Lantaran itu. Apa arti lantaran itu? Bukan orang Melayu ke mana? Lantaran itu. Apa artinya? Oleh kerana itu. Lantaran tu oleh kerana. Oleh kerana. Itu namanya lantaran. Lantaran itu, oleh kerana itu, apa dia? Ia beriltizam. Apa arti iltizam? Bertekad, betul. Committed, betul-betul. Dalam arti namanya iltizam di dalam hidupnya dengan manhaj yang berdasarkan hikmah. Manhaj tu apa? Manhaj tu apa? Kaedah. Itu manhaj kaedah ataupun cara ataupun jalan, mana-mana boleh. Manhaj tu jalan boleh, kaedah boleh, cara pun boleh yang berdasarkan hikmah dan tadbir Tuhannya. Semua di asal tadbir Tuhan, hikmah Tuhan tu apa saja yang jadi pada kita tu adalah hikmah yang ditentukan oleh Allah Taala. Berdasarkan kepada hikmah dan tadbir Tuhannya, dan mengambil nilai-nilai kemuliaan dan pengukuran hidup daripada Allah, serta menghidupkan dasar muraqabah. Apa arti muraqabah? Mengintai-ngintai kebaikan. You plan your activities for the day supaya kita taat kepada Allah. Itu namanya muraqabah. Puan-puan, kita ni hidup ada dua ibadah yang perlu kita lakukan. Pagi-pagi hendaklah bermuraqabah. Malam-malam nak tidur hendaklah apa? Muhasabah namanya. Sekali. Pagi-pagi apa kita patut buat? Muraqabah. Malam-malam sebelum tidur buat apa? Muhasabah. Dua-dua kena buat tiap-tiap hari. Pagi-pagi tu hari ni nak ke mana? Nak beli barang di mana? Nak semayang di mana? Nak pergi fardu ain dekat mana? Itu namanya muraqabah. Nak ziarah siapa? Nak beli apa? Itu namanya muraqabah. Dia planning. Tahu planning? Merancang kehidupan hari itu. Itu namanya muraqabah. Artinya cakap Melayu je, mengintai-ngintai kebaikan. Nak akan melakukan kebaikan, kena plan lah, kena rancang. Bukan apa gitu lalu pun begitu dah, kena rancang. Ada rancangan. Macam nak mengaji tadi, ada rancang tak dari pagi tadi? Ada tak? Itu namanya muraqabah. Bila malam-malam apa buat? Muhasabah. Cek kehidupan kita pagi tadi. Pagi tadi ke mana? Walaupun dah rancang, kena cek juga. Jumpa siapa? Betul, jumpa kawan lama. Betul, ngumpat siapa? Ngumpat Haji Ibrahim Itu muhasabah tu. Kalau ngumpat Haji Ibrahim apa buat? Apa buat kalau ngumpat Haji Ibrahim? Kalau ada lah, tak ada, cerita aja. Kalau ada, apa nak buat? Telefon Haji Ibrahim. Apa buat?
Minta maaf lah ustaz. Saya tadi ngumpat ustaz, ngata ustaz ini. Kuat temerang lah, kuat makan lah, apa-apa lah ya. Ada apa takutkan? Ustaz tu bukan depan dia. Ustaz tu rumah dia. Apa takutkan? Maaf ya ustaz. Kata marah ya ustaz. Maaf ya. Itu dah maaf lah tu. Kenapa lah tu? Itu namanya muhasabah. Apa kata Sayyidina Umar? Hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Ya, hisab diri kamu itu dahulu sebelum kamu dihisab di akhirat kelak. Di akhirat besok akan kena hisab juga. Tapi hisab dulu. Nanti bila kalau kita mati malam tu, dosa sudah terampun ya. Mana dosa dengan orang sudah terampun. Dia dah ampun dengan dosa kita. Terampunlah dosa tu. Kalau dengan Allah buat dosa? Kalau dengan Allah buat dosa, minta ampunlah dengan Allah. Dengan Allah senang. Yang payahnya kalau dengan manusia. Itu namanya apa gelornya? Udah lupa tu, penat ngabur. Apa gelornya? Muhasabah. Muhasabah diri tu. Okey. Itu muraqabah ya, menyedari bahawa Allah memerhatikan hamba-hambanya di setiap detik di dalam hidupnya. Kejap ni Allah perhatikan tak? Perhati tak? Perhati. Ada tak dua malaikat sisi kita? Ada. Apa dia buatnya? Mencatat apa yang dibuat semua tu. Ada ni kiri kanan. Terasa. Ada. Ada tu tengah mencatat, tengah nulis tu. Siti Mah tu tengah ngantuk aja. Tulis tu. Si Munah tu tengah bersembang. Tulis tu ya. Itu malaikat. Dia melapor kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak lapor pun dia tahu dah. Dia tahu juga ya. Jadi itu dia. Semuanya akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok setiap detik tu bang. Setiap saat dalam hidup tu semua Tuhan tahu. Tak ada yang terlepas, tak ada yang terlalai, tak ada yang lepas pandang, tak ada. Semua Allah tahu. Itu dia ya. Firman-Nya, tengok sambung lagi. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ya, maksudnya Tuhan tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhan tak pernah ngantuk, tak pernah tidur. Yang gemuk ngantuk siapa? Kita. Yang gemuk tidur siapa? Kita. Tuhan tak pernah tidur, tak pernah ngantuk. Ya. Ayat ini penguat bagi pengurusan Allah. Bermaknanya pengurusan Allah tu perfect, sempurna. Kerana Allah tak pernah lalai, tak pernah tidur, tak pernah lupa, tak pernah mengantuk. Jadi ada tak masanya Allah tak nampak kita? Adakah tak ada masanya Allah tak nampak kita? Tak ada. Setiap detik, setiap saat, setiap turun naik nafas kita, semua Allah nampak belakang. Semua Allah sedar, semua Allah ingat. Kerana dia tak pernah ngantuk, tak pernah tidur. Kalau Allah ada tidur macam, kita carilah time Allah tu tidur, buat maksiat. Kita tahu Allah tidur antara pukul 9 sampai pukul 11 macam. Tu buat. Kita buatlah maksiat masa itu. Kerana Allah tidur, bukan dia nampak. Tapi dia tak tidur. Sebab itu bila masa kita boleh buat maksiat? Bila masa kita boleh buat maksiat? Tak ada masa. Kenapa? Dia nampak aja setiap masa. Ya. Ayat ini penguat bagi pengurusan Allah ke atas segala sesuatu dan terikatnya segala sesuatu dengan pengurusan Allah. Kerana mengantuk dan tidur kedua-duanya menafikan hidup. Orang mengantuk tu bukannya hidup. Dia hiduplah tapi macam tak hidup. Dia mengantuk ya, menafikan hidup. Dan pengurusan yang sempurna. Kalau hidup pun tak sempurna, hidup juga tapi tak sempurna. Begitu kita tak boleh mengurus. Tengah ngantuk boleh ke buat kerja yang sempurna? Ini ada kerani-kerani ni, dia tengah ngantuk pagi tu. Boleh ke kerja yang sempurna? Ya. Kadang dia tengah nak nulis tu tulis yang lain pula. Ya. Pasal apa? Pasal ngantuk. Kalau Allah ngantuk, tentulah Allah tetap sempurna. Sedangkan sifat Allah tu semuanya adalah sempurna. Kemudian firman-Nya lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Maksudnya kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Semuanya Allah punya. Perempuan ni siapa punya? Allah punya. Saya siapa punya? Allah punya. Ya? Yang di luar tu siapa punya? Allah punya. Ya, Datuk Seri Najib siapa punya? Allah punya. Lim Kit Siang siapa punya? Allah punya. Sami Belu siapa punya? Allah punya. Apa saja semua Allah yang punya. Dr. Mahathir siapa punya? Allah punya. Ya, semua Allah. Karena Allah yang menjadikannya. Ya, lillahi mulkus samawati wal ardo ma bainahuma, kata Allah. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Ini pun kita juga. Lahu ma. Baginya lah. Ma fis samawat. Apa yang ada di langit. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Semua Allah punya. Buaya tu Allah punya, gajah tu Allah punya, rimau tu Allah punya, ular tu Allah punya. Itu yang besar-besar tu, yang kecil-kecil tu semut pun Allah punya, nyamuk pun Allah punya. Lagi apa? Belalang Allah punya, apa saja semua Allah yang punya. Asal ada di atas muka bumi itu, siapa yang punya? Allah yang punya. Dan Allah menentukan segala-galanya. Begitu juga yang di langit, Allah juga yang punya. Kalau adalah makhluk-makhluk langit, siapa punya? Allah juga yang punya. Kita tak tahu ada ke tak, tapi Allah tahu, ada kita tahu. Dan di bumi, ayat ini menetapkan sifat milkiyah. Apa itu milkiyah? Sifat milik. Milkiyah, pemilik. Yang punya pemilik siapa? Allah punya. Segala-galanya Allah punya. Yang sempurna, milik itu milik sempurna pula tu. Macam benda yang kita milik lah, sempurna kita punya. Itu milik sempurna namanya. Pada nama ajalah, pada hakikatnya yang sempurna siapa? Hanya Allah Ta'ala. Tapi pada nama ya, macam tudung perempuan tu milik sempurna. Baju tuan perempuan tu milik sempurna. Memang perempuan punya. Tak ada siapa yang boleh apa? Yang boleh menuntut barang yang ada pada perempuan tu. Itu namanya milik sempurna. Tapi yang betul-betul sempurna, siapa punya milik? Allah Ta'ala punya. Itu yang benar, hakikat kesempurnaan tu Allah yang punya. Milik yang sempurna bagi Allah, miliknya yang bebas daripada sebarang hubungan dan suci daripada sebarang penyekutuan. Tak ada pula baju ni Timah punya, dan juga Munah punya, dan juga Limah punya. Tak ada. Begitulah kita ni, semua ni milik Allah. Bukan selain daripada Allah. Hantu punya ada? Ada? Selain daripada Allah, hantu punya ada? Jemalang punya ada? Setan punya ada? Tak ada. Siapa yang punya? Hanya Allah punya. Itu namanya milik sempurna. Tak ada bersekutu dengan yang lain-lain. Suci daripada sebarang penyekutuan. Akidah ini bila bertunjang di dalam jiwa manusia, ia akan melahirkan pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Kalau dia tahu dia itu Allah saja yang punya, tak ada yang lain punya, maka dia akan menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Dia hanya takut hanya kepada Allah Ta'ala. Dia hanya cinta kepada Allah Ta'ala. Dia hanya bergantung hidupnya kepada Allah Ta'ala. Jadi semuanya Allah, Allah, Allah saja. Ini pengaruhnya. Tak berani nak melakukan perkara-perkara yang Allah murka, kerana dia tahu siapa? Allah tu punya. Diri dia Allah punya, perbuatan dia tu Allah punya. Tak berani nak melakukan benda-benda yang Allah marah. Berani ke nak libat dalam riba? Berani ke tak berani? Mengapa tak berani? Kerana Allah yang punya. Berani ke nak karaoke? Mengapa tak berani? Kerana kita ni Allah yang punya. Berani ke nak nyemur kain? Nyemur kain apa? Nyemur kain apa? Ketang dada. Berani ke nak nyemur kain ketang dada? Mengapa tak berani? Kerana Allah murka. Kita ni Allah punya. Allah suruh tutup aurat. Hendaklah dia melabuhkan tudungnya hingga kepala dada, kata Allah, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin, kata Allah dalam Quran.
Beritahu kepada wanita-wanita yang beriman, beritahu kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka itu hingga ke paras dada. Tudung tu biar sampai ke dada. Jangan hak ini, hak leher aja. Tahu? Hantarlah. Ini tak ada nak. Okey, boleh semua bagai ni tudung macam tu ya. Biar sampai ke dada. Jangan hak leher aja. Ada tak orang tudung apa tu? Hak ini tengkuk aja. Tak boleh. Tak cukup betul. Tak cukup sempurna. Okey. Siapa yang nyuruh ni? Tuhan yang nyuruh. Sedangkan kita mengaku kita ni milik siapa? Milik Allah. Jadi ikut perintah Allah Ta'ala. Tak berani kita. Kenapa? Kerana kita Allah dah bagi perintah. Kalau dia betul-betul beriman. Kalau dia tak beriman lah yang ceritanya. Itu dia pengaruh tu ya. Mempengaruhi kehidupan kita. Melahirkan pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala. Syekh Qutb ni kenal ke siapa orangnya? Tak kenal. Orang Mesir tau. Tapi dah mati dah. Dia mati kena gantung. Kerajaan Mesir tangkap dia, dimasukkan dalam penjara. Lepas itu didapati bersalah kerana nak menggulingkan kerajaan Shah di Mesir. Maka lalu dihukum dia hukum gantung. Dia digantung pada tahun 1965 baru lagi. 1965. Itu digantung tu. Tu Syekh Qutb. Dia ni salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ada pernah dengar nama Ikhwanul Muslimin? Dulu yang memerintah Mesir dulu Ikhwanul Muslimin yang diketuai oleh presidennya Mursi, Dr. Mursi. Itu Ikhwanul Muslimin lah. Syekh Qutb ni salah seorang daripada ahli Ikhwanul Muslimin. Zaman mula-mula ditubuhkan dulu. Ikhwanul Muslimin ni diasaskan oleh seorang yang bernama Hasan Allah teman dengar dia Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Bukan Al-Banna ya, Al-Banna. Dengan Hasan Al-Banana, banana pisang. Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni pun dah mati juga, ditembak orang, tak tahu siapa nembaknya. Sekarang ni ulama-ulama Mesir kebanyakannya mereka ni menjadi ahli Ikhwanul Muslimin. Menentang kerajaan Mesir yang ada sekarang ni, yang diketuai oleh As-Sisi namanya. Ini dia. Ini Syekh Qutb. Dia ni tahu umur 8 tahun dah hafal Quran. Umur 8 tahun dah hafal Quran, dah ngajar orang Quran. Ini dia. Syekh apa? Syekh Qutb. Bukan 8 tahun, 10 tahun. Umur 10 tahun dah hafal Quran. Perempuan dah berapa umur? Dah berapa umur? Berapa surah hafal? Berapa surah dah hafal? Hafal semua? Kuliah pun tak mau habis-habis. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma battum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma battum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma battum wala antum 'abiduna ma a'bud. Menung kejap ya. Apa yang aku sebut lepas ni? Udah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Langsung tak jumpa apa? Lakum dinukum tak jumpa-jumpa. Ya. Tapi dia ni 10 tahun dah hafal Quran. Bila dah dia jadi dewasa, ditangkap dia, dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara lah dia mengarang sebuah buku tafsir namanya Fi Zilalil Quran, di bawah lindungan Al-Quran. Tafsirnya amat masyhur tu. Banyak ustaz-ustaz sekarang ni ngajar tafsir dia tu. Fi Zilalil Quran. Dia dengan masjid ini pun ada ngajar bab itu ya, Fi Zilalil Quran. Ya. Itu Syekh Qutb. RHM tu apa? Apa RHM?
rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Dia berkata apabila sifat mulkiyah, sifat milik ni tadi, mulkiyah tu sifat milik ya. Sifat mulkiyah yang hakiki ini benar-benar ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Dia hanya tunduk kepada Allah, hanya kasih kepada Allah, hanya tawakal kepada Allah, hanya menyerah dirinya kepada Allah, hanya takut kepada Allah, tak ada lain, hanya Allah saja. Itu namanya mulkiyah ya. Kepada Allah saja. Sedangkan manusia tidak mempunyai sifat mulkiyah. Kita tak ada milik apa-apa, apa pun tak ada. Mata kita ni pun Allah yang bagi, bukan milik kita. Telinga kita ni Allah yang bagi, bukan milik kita. Ya. Duit dalam beg tangan perempuan tu siapa punya? Allah yang punya. Ya, semua Allah punya. Cuma dari segi pentadbiran bolehlah kita kata ini apa? Ini beg tangan saya sebagai pentadbiran aja. Ya, ini dompet saya sebagai pentadbiran. Ya. Kalau kita kata semua Allah punya, ini dompet Allah, hamdah. Kalau saya kata ini dompet Allah, macam letak situ, semua orang boleh ambil, Allah punya. Jadi sebagai pentadbiran, ini dompet saya je boleh ambilnya. Allah izinkan saya untuk menguruskan dompet ini. Begitu juga itu kereta saya. Kalau kita kata itu kereta Allah yang sebenarnya, betul tak? Betul tak? Tapi tak boleh cakap walaupun betul. Kerana itu yang sebenarnya siapa punya? Allah yang punya. Tapi untuk memudahkan pentadbiran, boleh kita kata ini kereta saya, ini anak saya, ini suami saya, itu isteri saya, sebagai pentadbiran saja ya. Kalau kata ini suami Allah, macam sudah mensyirikkan Allah ya. Ini isteri Allah, macam ya. Itu isteri Allah, macam ya. Maknanya siapa-siapa pun boleh ya. Dah isteri Allah, Allah yang punya. Tapi untuk memudahkan pentadbiran, siapa punya isteri? Saya punya. Itu isteri saya. Itu untuk pentadbiran semata-mata ya. Hakikatnya siapa punya? Allah yang punya. Fahamnya tu ya? Ini kata saya kutub tadi. Yang mempunyai sifat mulkiyah sejak daripada permulaan lagi, mereka cuma orang yang dilantik menjadi khalifah. Itu aja kita ni sebagai khalifah semata-mata. Khalifah ni apa kerjanya? Mentadbir alam. Itu aja, bukan memiliki alam. Mentadbir alam. Itu kerja khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Allah kabur pada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku bagi tahu kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Sebelum Allah jadikan Adam. Bila Allah nak jadikan Adam tu, Allah kabur pada malaikat. Aku nak menjadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah, kata Allah, ngabur pada malaikat. Malaikat pun heran. Ngapa kamu nak jadikan manusia di atas muka bumi ini? Sedangkan mereka tu tak ada kerja lain menumpahkan darah aja. Ya ke tak? Ya tak? Bergaduh aja kerja manusia. Ya? Dulu, kini dan selama-lamanya tak berhenti bergaduh aja. Sedangkan kami malaikat ni, kata malaikat apa? Kami ni sentiasa berzikir kepada kamu, bertasbih kepada kamu, membesarkan kamu. Manusia kerjanya bergaduh aja. Ngapa kamu nak jadikan kamu itu? Apa kata Allah? Aku tahulah apa yang kamu tak tahu, kata Allah ya. Aku tahu apa yang kau buat, kamu mana tahu, kata Allah ya. Itu sebab dijadikannya kita. Kerana Allah memang nak jadikan kita ni sebagai apa? Sebagai khalifah di atas muka bumi. Apa kata khalifah? Mentadbir alam ya. Mentadbir alam ni. Kita lah mentadbir tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ni. Siapa mentadbirnya? Kambing ke, lembu ke, orang? Orang yang mentadbirnya. Kita lah juga yang mentadbir gali-galian di dalam bumi. Minyak petrol, siapa mentadbirnya? Siapa tokenya? Koba. Siapa tokenya? Orang, manusia. Kerana Allah jadikan di atas muka bumi ini semua untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah.
Dialah yang menjadikan di atas muka bumi ini untuk kamu. Khalaqalakum, untuk kamu semua. Allah ciptakan untuk kamu semua. Apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Allah ciptakan binatang untuk siapa? Allah ciptakan binatang untuk siapa? Untuk manusia. Allah cipta tumbuh-tumbuhan untuk siapa? Untuk manusia. Allah cipta gali-galian untuk siapa? Untuk manusia. Allah cipta mah untuk siapa? Ha? Ada kekerai makan mah? Siapa yang makan mah? Manusia. Jadi semua untuk manusia. Allah ciptakan ular untuk siapa? Untuk manusia. Ada tak manusia makan ular? Ada ke tak ada? Ada dah. Sebab itu Allah hadirkan hukum. Yang ini halal, yang ini haram. Tapi ada tak manusia tidak mengikut arahan Allah? Ada. Itu untuk manusia, untuk semua manusia belaka. Itu khalifah. Bukan khalifah tu jawatan jadi raja, bukan. Khalifah tu tugasnya menguruskan alam, mengikut kehendak Allah Taala. Itu berarti khalifah ya. Mana kedianya? Boleh lah, mana dia? Mulkiyah dia. Dia dah hilang. Saya kutub tadi tidak mempunyai sifat mulkiyah sejak daripada permulaan lagi. Mereka cuma orang yang dilantik menjadi khalifah atau sebagai wakil. Khalifah ni wakil lah ya. Wakil Allah daripada tuan asalnya, iaitu Allah yang tunggal ya. Kita ni wakil Allah. Kamu peliharalah harta ni, kata Allah. Tapi jangan apa? Jangan salah gunakan harta ni. Kamu peliharalah emas ni, jangan salah gunakan emas ni. Jadi itu kata khalifah. Kamu peliharalah telaga minyak ni. Tapi jangan salah gunakan. Apa sajalah Allah bagi kita tu sebagai wakil. Nanti di akhirat apa? Akan dinilai semula yang telah kamu buat dulu. Betul ke tak? Kalau betul, bagus, akan diberi apa? Diberi ganjaran di akhirat nanti. Dapat pahala, dapat pangkat. Macam kita bertugas dalam kerajaan lah. Kalau baik tugas kita, macam? Kalau baik tugas kita, dapatlah pangkat. Nak jadi, kalau dia cikgu umpamanya kerja rajin lama-lama, dapatlah jadi guru besar. Pasal dia kerja bagus. Kita mau begitu dengan Allah. Kalau kita jadi hamba yang baik dalam dunia ni, kita banyak melakukan kebaikan, buat kebajikan kepada manusia, nanti Allah bagi pangkat lah. Apa pangkat di akhirat? Apa nama pangkat di akhirat? Kopral ya. Syurga tu ialah pangkat, nama pangkatnya bang. Al-Muflihun nama pangkatnya. Al-Faizun, Ashabul Yamin, As-Siddiqin, Al-Muqarrabin, Al-Muttaqin. Tak kata tak? Itulah pangkat di akhirat. Mana baik? Pangkat di akhirat ke pangkat di dunia? Pangkat di akhirat lah lebih baik. Di dunia ni baik juga. Kalau ada orang nak bagi PJK, AMN, terimalah. Mana? Ada tak orang dapat PJK ni? Kalau ada orang nak bagi, terimalah. Tak salah. Bukan salah ya. Mana tahu kan nak bagi PJK, nak bagi AMN, nak bagi AMP, nak bagi PPT, nak bagi lagi apa? Nak bagi OCPD, nak bagi apa? Nak bagi TNB, nak bagi JKR. Terimalah. Tak salah. Tapi di akhirat lebih sempurna lagi, lebih baik lagi ya. Itu dia pangkat-pangkat. Begitulah tugas khalifah ni. Dia bukannya saja-saja ya, ada tugas tertentu. Dia yang tunggal ya. Kerana itu wajib taat mengikut syarat-syarat tuannya. Tuannya siapa? Allah Taala. Ikut syarat. Kita ni mentadbir alam tapi ikut syarat-syarat Allah. Allah kabur opini-opini kena ikut. Allah khabar jangan buat ini jangan buat, kena tinggalkan ya. Itu dia. Yang melantik untuk menjalankan perwakilan itu. Yang melantiknya Allah, kita kena ikut syarat-syarat Allah. Dan syarat-syarat itu telah diterangkan di dalam syariatnya. Sebab itu Allah dah datangkan hukum. Ada berapa hukum? Ada berapa hukum? 5. Ya. Apa hukum 5 tu? Yang pertama, wajib
Yang kedua haram. Yang ketiga sunat. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. Ikut. Yang wajib semua buat. Itu wajib. Yang haram semua tinggalkan. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Yang harus jadikan ibadah, ya, dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu 5 hukum. 5 hukum ni puan-puan, dia meliputi segenap kehidupan. Apa saja dia mesti ada 5 hukum ni. Kejap ni puan-puan duduk dalam majlis ni, apa hukumnya? Apa hukum yang telah terlaksana? Wajib. Wajib lah. Kemudian balik kang, kumpul 3-4 orang berjalan dah. Udah mulai ngumpat anu. Tak apa dah. Apa? Udah haram, ya. Betul balik ke rumah. Ya, balik ke rumah pergi tengok-tengok jalan tu, jumpa situ ada orang tengah, orang jual jerin. Apa macam? Jual jerin, jual petai, jual kenuak. Tahu kenuak? Apa buat? Dia pun beli, bawa balik. Udah apa? Udah ada yang makruh. Itu dah ada 3, dia 5 hukum tu mesti berjalan setiap masa. Ya. Betul balik ke rumah dia berosing. Pucung kata. Tak ada apa cakapnya. Apa macam? Macam? Tak ada apa cakapnya. Pucung, tak ada apa cakap. Macam? Makruh lah. Kalau dia pucung, alhamdulillah. Dapat apa? Dah dapat sunat. Ya. Lepas tu dia menguap. Dia menguap. Ya. Apa dah? Jadi apa? Dapat apa tak? Dapat benda yang harus. Menguap tu hukumnya harus. Kalau tidak berdosa belaka lah siapa tak menguap kejap ni. Dia harus. Buat tak ada pahala, tak ada dosa. Tinggal pun tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi bila buat, dia tutup mulut. Tutup mulut. Dapat apa? Dapat pahala apa? Dapat pahala sunat. Dia meliputi segelap kehidupan manusia ni. Itu dia. Nanti akan dicek di akhirat nanti. Apa yang banyak. Bila dicek kitab amal kita ni nanti akan dicek di akhirat. Tengok apa yang banyak. Wajib, sunat, wajib, sunat. Adalah satu makruh. Jadi maknanya keputusannya elok ke tak elok? Elok lah tu. Cemerlang lah tu, ya. Bila dia cek tu haram, makruh, haram, makruh, haram, makruh. Ada 2 kali je sunat. Bila 2 kali sunat tu? Bila 2 kali sunat? Semayang raya. Itu aja sunatnya. Macam? Keputusan cemerlang ke gagal? Gagal. Macam itulah akan dicek nanti. Itu syaratnya. Dia nak ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat-syarat itu telah diterangkan dalam syariatnya. Dan tidak hanya mereka menyeleweng daripadanya. Tidak harus mereka menyeleweng daripadanya. Andainya menyeleweng berarti terbatallah sifat mulkiyah. Kita sudah menafikan sifat mulkiyah Allah Taala. Allah suruh buat apa ini, kita tak buat apa yang Allah suruh. Ya, Allah kata jangan buat ini, kita buat juga. Artinya bukanlah Allah yang memilikinya, ya. Kita menafikan sifat mulkiyah Allah Taala. Ya. Terbatallah sifat mulkiyah mereka yang lahir daripada perwakilan itu. Dan akhirnya muncullah tindakan secara tidak benar. Itu yang banyak melakukan maksiat tu. Allah kata jangan berjudi, dia berjudi juga. Allah kata jangan berzina, dia berzina juga. Allah kata jangan bunuh orang, dia bunuh orang juga. Allah kata jangan berlaku zalim, dia berlaku zalim juga. Kenapa? Dia menafikan sifat mulkiyah Allah Ta'ala. Seolah-olah Tuhan tidak memiliki kita. Kita buat apa yang kita suka, bukan apa yang Allah suka. Sepatutnya kita buat apa? Apa patut kita buat? Apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Kalau kita ni ikut hawa nafsu, banyak benar lah kita buat yang kita suka, semuanya bertentangan dengan kehendak Allah. Kerana maksiat ni dia seronok buat maksiat ni. Seronok. Nari itu seronok ke tak? Sekali lagi, nari itu seronok ke tak? Seronok.
Berjoget tu seronok tak? Seronok. Ngumpat seronok tak? Seronok tu ya. Anu. Berjam-jam pun tak. Anu. Kerana mengikut kehendak hawa nafsu. Ya. Sebab itu yang seronok tu Allah bataskan. Bukan tak boleh lantung, dibataskan. Allah bukan tak bagi hiburan, dihiburlah, tapi yang terbatas. Yang Allah benarkan. Berhiburlah tak apa. Ya. Nak menasib dah tak apa. Kerana Allah benarkan. Okey? Kalau mendendangkan lagu-lagu yang membawa kepada maksiat, haram, jangan buat. Begitulah. Sekadar hakikat ini menetap di dalam jiwa. Biar kita faham betul hakikat ni, bahawa kita ni wakil Allah Ta'ala, khalifah Allah Ta'ala untuk mentadbir alam ini. Itu aja kerja kita. Jadi kita kena ikut kehendak Allah, bukan kehendak kita ya. Sekadar terasa manusia dengan Al-Malik. Al-Malik tu apa? Yang memiliki, yang berkuasa. Yang Al-Hakiki, Al-Malik yang hakiki, yang memiliki, yang sebenar-benar memiliki. Pemilik sejati kata sini ya. Bagi semua yang ada di langit dan di bumi. Milik itu semua Allah punya. Di langit pun Allah punya, di bumi pun Allah punya. Semut yang di bumi siapa punya? Allah punya. Kerangga siapa punya? Allah punya. Ulat siapa punya? Allah punya. Semua Allah yang punya ya. Tak ada siapa, tak ada selain Allah, tak ada yang punya ya. Sekadar tergambarnya manusia tentang kekosongan tangan mereka daripada mulkiyah yang mereka mengaku memiliki. Apa yang puan-puan ada tu sebenarnya bukan puan-puan punya. Apa saja. Kita mengaku kita punya, tapi sebenarnya bukan kita yang punya. Siapa punya? Allah yang punya ya. Itu dia. Tetapi segala sesuatu itu kembali kepada tuannya. Siapa tuannya? Allah Ta'ala. Itu sebab kita akhirnya juga akan kembali kepada Allah. Ya tak? Kembali tak? Itu sebab kalau ada orang tu dah balik, apa kita jawab? Apa kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kami datang dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Itu dia. Kerana dia yang memiliki, yang betul-betul yang hakiki, dia yang memiliki kita ni. Apa saja. Semua kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kita ni hanya memilikinya untuk sementara waktu sahaja, sekadar terasanya manusia barang yang berada di tangan itu sebagai pinjaman. Ada yang pada perempuan tu sebagai apa? Pinjaman. Ya. Rantai panjang yang perempuan pakai tu pinjaman tu. Cincin yang di jari perempuan tu apa? Pinjaman. Tuhan bagi pinjam aja. Bukannya perempuan yang sebenar punya. Yang punya Allah Ta'ala punya ya. Untuk sementara waktu saja. Kemudian tuannya yang memberi dahulu menarik kembali pada masa yang ditetapkan. When your time comes, when your time comes, out you go. Tahu out you go? Tak adalah kamu di dunia ni lagi. Sekarang ni masih lagi ada ya. Bila sampai masanya, ya keluarlah kita dari dunia ni. Tak tentulah di mana, dalam tanah ke, dalam laut ke, dalam perut ikan ke, dalam perut buaya ke, dalam perut rimau ke, tak tahu di mana-mana. Tapi kita tidak akan ada lagi berada di dunia lagi. Bila dah sampai masanya. Ya. Udah ada menengok saya je. Dia lah dulu dia tuai katanya. Ya. Iyalah tu, betul lah tu ya. Tapi mesti ke? Mesti ke orang tuai dulu? Tak semestinya berlaku ya. Tapi yang menentukannya siapa? Allah Ta'ala yang menentukannya ya. Kemudian tuannya yang memberi dahulu menarik kembali pada masa yang ditetapkan, sekadar ingat. Ini untuk mengingatkan kita ni dan menyedarkan kita dengan hakikat itu. Cukup untuk menjawab, ya, untuk menjauhi daripada perangai rakus dan tamak. Sebab itu tak usahlah rakus dan tamak tentang dunia ni ya. Bukannya dapat terus menerus, kadang dapat sekejap aja, kadang langsung tak dapat. Dunia ni ya.
Kadang-kadang dia menipu daya. Kalau kaya-kaya macam saya ni, orang kaya benar, buat apa? Buat apa kalau saya ni kaya benar? Katakanlah saya ni jutawan, berjuta-juta duit, buat apa? Pergi ke kedai, mama bagi kopi satu, jangan taruh gula. Mana rahsia kopi tak gula? Baik. Sedap kan? Ya? Haji mau makan apa? Kata mama tu ya. Haji mau makan apa? Makan roti canai. Mau tak? Kata, tak mau. Roti canai banyak minyak ada. Kolesterol banyak. Saya ada apa? Darah tinggi. Katanya. Sedap haji. Baru masak juga. Ini kambing ada. Ayam ada. Rusa ada. Pelanduk ada. Apa jawabnya? Apa jawab dia Haji Ibrahim? Tak boleh makan kambing. Apa dah? Darah tinggi. Tak boleh ke? Tak boleh.